Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat dengan katanya, apakah hari-hari kekecauan itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina la ya'manu rajulu jalisahu. Ketika mana seorang itu merasa tidak aman daripada kejahatan teman duduknya sendiri. Ketika mana seseorang itu tidak merasa aman daripada kejahatan orang yang duduk bersamping dengannya. Kawan-kawan sendiri pun tak boleh dipercayai. Zaman fitnah itu tuan-tuan, teruknya fitnah, teruknya keadaan huru-hara tersebut, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kawan dia yang duduk bersama dia pun tak boleh nak dipercayai. Ni keadaan. Pernah berlaku zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mana satu yang betul. Kadang-kadang orang yang duduk berdamping dengan dia rupa-rupanya mata-mata. Bukan orang yang betul-betul yang bersama dengannya, yang betul-betul memperjuangkan perjuangan dia, betul-betul sama dengan pandangan dia. Dia hanya sekadar mata-mata. Maka itu yang dikatakan fitnah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, keadaan yang mana keadaan tidak selamat. Maka tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini keadaan yang mana nak bagi tahu keadaan amanah dan juga janji-janji tersebut tidak dapat ditunaikan, tidak dapat dipelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali dan selamanya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kekalkan kita di atas nikmat dan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat. Dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan perintah-perintah-Nya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah Allah, mentaati segala suruhan Dia, menjauhi larangan Dia, mencontohi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahan kita, lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pelbagai cabaran yang ada pada masa kini. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pagi ini kita akan sambung kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, karangan nasihat daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita masih lagi membincangkan bab aqabah penghalang dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghalang kita daripada beribadat ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Pertama, dunia. Kedua, manusia ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jahat. Ketiga, syaitan, dan keempat, nafsu. Empat perkara ni akan menghalang seseorang itu daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenai dunia, cara untuk selamat daripada halangan dunia ni, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah taala, sarananya adalah dengan zuhud. Cuba mengelakkan diri daripada dunia. Manakala daripada manusia toleh, makhluk yang toleh ni, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah taala, yang dicadangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala adalah dengan beruzlah. Uzlah yakni mengasingkan diri daripada orang ramai. Pada awal hari itu, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan beberapa pandangan ulama, yang mana ada pandangan-pandangan ulama yang mana mereka tidak berpandangan dengan uzlah ni semata-mata. Dan kalau ikut daripada apa yang dikatakan, yang disebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala,
maka uzlah, yakni mengasingkan diri daripada orang ramai ini adalah satu tuntutan. Ada pandangan-pandangan ulama, beberapa ulama pensyarah kitab ini membawakan beberapa pandangan-pandangan ulama yang mana uzlah itu bukanlah jalan penghabisan bagi keadaan umat yang ada hari ini. Kan, ada keadaan yang mana mungkin kita perlu beruzlah, ada keadaan juga kita perlu untuk duduk bersama dengan masyarakat untuk membawa masyarakat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun tuan-tuan pemain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita nak dekat, nak kuatkan, nak jalankan perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan pemain dirahmati Allah taala, kita perlu berikan masa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena bagi masa kita. Sebagaimana kita bagi masa kita untuk dunia kita tuan-tuan pemain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sepatutnya kita kena bagi masa untuk akhirat kita, bahkan lebih lagi. Tapi sedihnya tuan-tuan pemain dirahmati Allah taala, kelemahan kita kan, untuk dunia kita boleh bagi masa lebih, tapi untuk akhirat kita bagi masa yang mana kita cuba, baru nak cuba luangkan masa. Sepatutnya tuan-tuan pemain dirahmati Allah taala, bukan kita kena cuba, bahkan kita kena bagi ruang masa kita tuan-tuan pemain dirahmati Allah untuk akhirat kita. Jadi tuan-tuan pemain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu saranan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala supaya beruzlah, mengasingkan diri. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, dan ingatlah bahawa Imam Ghazali bawakan cerita-cerita mengenai beruzlah, kepentingan beruzlah. Maka Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata, dan ingatlah bahawa cerita yang telah kami sebutkannya tentang uzlah itu adalah merupakan hadis yang masyhur yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahawa beliau telah berkata, kami berkumpul di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak kala disebutkan tentang fitnah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumun nasa marijas uhuduhum wa khaffas amanatahum wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabi'i." Apabila kamu melihat orang ramai telah rosak janji-janji mereka dan telah ringan amanah-amanah mereka untuk ditunaikan, dan mereka itu semua begini keadaannya, sambil baginda sallallahu alaihi wasallam memancarkan antara anak-anak ataupun menggenggamkan, memasukkan antara anak-anak jari, baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menggambarkan betapa buruknya mereka telah sebati dengan kejahatan dan noda serta mereka berkecamuk sekali. Menunjukkan bahawasanya keadaan terlalu rosak keadaan ketika itu, amanah tidak ditunaikan, janji-janji dilanggar. Maka tuan-tuan, yang mana keadaan nak digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan bahawasanya keadaan itu keadaan yang tidak tenteram. Keadaan yang sangat-sangat tidak tenteram. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, saya lantas bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila keadaan sebegitu, apakah yang patut saya buat ketika itu? Wahai junjungan ya Rasulullah, sedangkan keselamatan agama saya terserah kepada junjungan, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Taala telah menjadikan diri saya tebusan Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilzam baitaka wa amlik alayka lisanaka wa khudh ma ta'rifu wa da' ma tunkiru wa alayka bi amril khasah wa da' anka amral ammah." Hendaklah anda menetap di rumah anda dan jagalah lidah anda dengan mengawalnya daripada bercakap sia-sia dan haram, dan ambillah apa yang anda tahu baik dalam urusan agama anda, dan tinggalkanlah apa yang anda ingkar yang tidak
anda persetujui berhubung dengan tingkah laku orang ramai yang melanggar syariat, jangan ikut mereka, dan wajib anda menjalankan urusan khas diri anda yang baik, dan seterusnya hendaklah anda meninggalkan urusan umum yang boleh merosakkan diri anda. Bila keadaan yang mana keadaan orang yang tidak tenteram, keadaan yang mana amanah tidak terpelihara, janji-janji tidak ditunaikan, keadaan yang mana orang ramai melakukan maksiat, terlalu kemungkaran banyak berluasa, maka ketika itu disarankan oleh dalam hadis baginda Nabi SAW, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Nabi SAW menyarankan duduk di rumah. Duduk di rumah. Jaga lidah. Dan sibukkan dengan urusan yang penting sahaja. Kalau ada urusan yang penting barulah uruskan. Kalau tidak ada urusan yang penting maka jauhi. Kan, buat perkara yang makruf, tinggalkan. Ambil perkara-perkara yang penting, tinggalkan perkara-perkara yang mungkar. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, sebenarnya riwayat ini kalau kita lihat pernah berlaku pada zaman sahabat. Radhiyallahu taala anhum, zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum, berlaku fitnah besar. Perang saudara. Kan, mereka mereka menuntut bela ke atas kematian Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhum. Banyaklah kecelaruan, banyak fitnah berlaku keadaan ketika itu, sehingga kan orang Islam berperang sama sendiri. Dan keadaan makin menjadi-jadi dan tidak ada orang yang boleh dipercayai selepas Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan, kan, yang menjadi khalifah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Tapi itu pun tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah taala, keadaan tidak dapat diperbaiki. Perang saudara. Dan ketika itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah taala, orang ingat kena berjihad. Ramai orang ingat kena berjihad. Kena tegakkan kebenaran contohnya. Kan, dia kena angkat senjata. Sedangkan berperang itu di antara sesama orang Islam. Perang di antara sesama orang Islam. Hanya kerana tidak setuju dengan sesuatu keputusan, maka berlaku kan kecamukan itu. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan sahabat yang mana mereka faham perkara ni, mereka tidak bangkit untuk berperang. Sedangkan ada setengah orang yang mana inginkan konon-konon yang mereka inginkan kebaikan, mereka kata kena berperang. Tapi ada sahabat radhiyallahu taala anhum, tuan-tuan muslimin yang dirahmati, masa tu keadaan fitnah. Kan, zaman yang mana sahabat-sahabat ramai dibunuh. Zaman yang di mana ramai sahabat-sahabat telah dibunuh. Kan, selepas daripada zaman Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu ni, tuan-tuan, raja-raja yang memegang tapuk pimpinan, khalifah yang pegang tapuk pimpinan ketika itu menjadi khalifah, maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah taala, telah berlaku banyak lagi fitnah. Sahabat-sahabat, Hazrat Zubair bin Awam, satu orang sahabat, Abdullah bin Zubair. Ini satu orang sahabat, satu orang panglima dalam Islam, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, terpalit dalam fitnah pun telah terbunuh. Maka ketika itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah taala, orang tak tahu mana satu betul. Nak ikut sahabat ke nak ikut khalifah? Sedangkan ketika itu banyak macam seolah-olah nampak gaya macam sahabat-sahabat ini macam banyak menentang khalifah yang ada ketika itu. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah taala, keadaan itu ada di kalangan sahabat yang mana mereka ni ambil jalan diam. Kan, tidak mahu angkat senjata. Ini berlaku. Kan, ramai sahabat-sahabat yang mana mengambil jalan diam, tidak mahu ambil bahagian dalam keadaan sebegini. Ramai. Kan, bermula lagi daripada zaman Sayyidina Muawiyah lagi. Kan, mereka cuba untuk mengelakkan berada di tempat awam. Kerana apa? Kerana nak jaga lidah, nak jaga pertuturan, nak jagakan percakapan mereka. Kerana apa? Silap sikit mereka cakap, maka akan mencetuskan lagi peperangan yang lebih besar. Kan, sebab apa? Sahabat-sahabat ni kata-kata mereka besar. Kata-kata mereka ni sangat-sangat dipegang orang ramai.
Maka oleh kerana itu mereka berjaga-jaga. Sebab apa? Keadaan-keadaan ketika itu berkecamuk. Keadaan-keadaan ketika itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah adalah fitnah berleluasa. Mana tak tahu mana satu yang lebih tepat, mana satu lebih selamat. Sedangkan dalam Islam tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dalam Islam khalifah ni macam mana pun keadaan, raja ni, pemimpin ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ini kita kena faham. Pemimpin ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi mana mereka ni menjalankan perintah Allah, zalim mana mereka pun kena taat. Kan? Zalim macam mana pun mereka ni, zalim kita kata zalim ni contohnya zalim mereka ni berlaku merampas duit ke, merampas harta daripada orang ramai. Tapi mereka ni masih lagi menjalankan perintah Allah. Solat, puasa, zakat, haji ni mereka masih jalankan. Cuma mereka ni bertindak zalim pada orang ramai. Rampas harta ataupun mereka melakukan pembunuhan banyak. Macam itu pun tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah SWT masih wajib untuk taat kepada khalifah-khalifah ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kefahaman apa yang dalam syariat ketika itu tuan-tuan muslim, ketika sehingga sekarang, yang bahawasanya siapa yang mana mereka angkat senjata kepada khalifah ni dikira sebagai pengganas dan boleh dibunuh, halal untuk mereka ni dibunuh. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah taala, keadaan ketika itu sangat celaru. Mana satu betul? Nak ikut khalifah tu, nak ikut sahabat. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan yang paling selamat ketika itu tuan-tuan, dia duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah untuk mengelakkan fitnah ni lebih besar lagi. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang sebegitu menunjukkan bahawasanya keadaan yang mana tidak tahu mana satu yang selamat, maka keadaan ketika itu lebih baik duduk di rumah. Walau bagaimanapun tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita berada dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang aman, sewajarnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri kita tu satu perkara yang penting untuk kita amalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu untuk kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perkara yang paling utama. Walau bagaimanapun tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ramai lagi orang di luar sana yang mana jauh daripada perintah Allah, jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perlu dibawa, tak boleh dibiarkan. Kalau kita hanya kita beramal seperti mana kata-kata sebelum ni, kan, kata-kata yang disebutkan, kan, kemuliaan yang sebenarnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita duduk bersama dengan masyarakat dan kita bawa masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada dua pandangan ulama ni tuan-tuan, dua pandangan, ada kata kena uzlah, ada kata kena duduk bersama dengan masyarakat. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ada ulama-ulama yang merumuskan kedua-dua keadaan ini perlu diamalkan. Ada masa kita kena bermasyarakat, ada masa yang mana kita kena beruzlah, ada masa mana kita kena bagi masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini ramai, kan, kita lihat ulama-ulama yang mana mereka akan bagi masa beberapa ketika satu tempoh, yang mana mereka ni akan letakkan tempat-tempat mereka di masjid, kan. Contohnya tuan-tuan di Nusantara ni, dekat Malaysia ni saya tak pasti sangat. Dekat Nusantara, dekat Indonesia ada satu tempat nama Temburu. Untuk pondok pesantren ramai di sana, kan, pelajar-pelajar ulama-ulama dikeluarkan. Bahkan sana tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkampungan, madrasah dia dah jadi macam kampung. Kan, orang mengamalkan agama, masya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara amalan guru-guru mereka, untuk guru mereka ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah taala, mereka akan buat satu ruang di masjid. Mereka buat satu ruang di masjid yang mana mengasingkan diri mereka daripada orang ramai. Satu ruang, kan, ruang ni, dan ruang tersebut mereka tak terputus masa. Ruang tersebut khusus untuk mereka. Mereka duduk dan tidak boleh diganggu. Sehingga kan kalau mereka kata kalau nak ganggu mereka ni boleh silap hari bulan, salah masa, boleh terkena dengan mereka. Kena kebukul ke apa ke. Mereka sibuk sangat untuk beruzlah dengan Allah SWT. Tapi itu masa dia ditentukan, dibagikan masa, bukan sepanjang masa. Kan, bila masa mereka habis beruzlah, maka mereka akan duduk bersama dengan masyarakat. Mereka akan berdamping dengan masyarakat, ajarkan masyarakat orang ramai ilmu, membawa orang ramai kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya beruzlah sahaja, bukan hanya bermasyarakat sahaja, bahkan dibahagi-bahagikan masa ini supaya dapat memelihara diri kita dan juga dapat menjaga, mengajak orang ramai juga kepada perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu lagi. Beliau telah menyebutkan dalam hadis yang lain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menerangkan zaman fitnah itu yang berbunyi zalika ayyamul haraj. Zaman fitnah itu adalah zaman kekacauan, hari kekacauan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat dengan katanya, apakah hari-hari kekacauan itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina la ya'manu rajulu jalisahu. Ketika mana seorang itu merasa tidak aman daripada kejahatan teman duduknya sendiri. Ketika mana seseorang itu tidak merasa aman daripada kejahatan orang yang duduk bersamping dengannya. Kawan-kawan sendiri pun tak boleh dipercayai. Zaman fitnah itu tuan-tuan, teruknya fitnah, teruknya keadaan huru-hara tersebut tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kawan dia yang duduk bersama dia pun tak boleh nak dipercayai. Ni keadaan. Pernah berlaku zaman sahabat radhiyallahu taala anhu, mana satu yang betul. Kadang-kadang orang yang duduk berdamping dengan dia rupa-rupanya mata-mata. Bukan orang yang betul-betul yang bersama dengannya, yang betul-betul memperjuangkan perjuangan dia, betul-betul sama dengan pandangan dia, yang hanya sekadar mata-mata. Maka itu yang dikatakan fitnah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, keadaan yang mana keadaan tidak selamat. Maka tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini keadaan yang mana nak bagi tahu keadaan amanah dan juga janji-janji tersebut tidak dapat ditunaikan, tidak dapat dipelihara. Sebab tu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika keadaan yang sebegini, bahkan sebenarnya keadaan itu sedang berlaku. Kan, keadaan itu sedang berlaku pada zaman kita hari ini pun kita tak tahu kawan kita yang duduk dengan kita ni betul-betul kawan ke ataupun lawan. Kita boleh tahu dia ni kawan bila tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita dalam keadaan susah. Biasanya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah taala, bila kita dalam keadaan susah tak ramai orang nak duduk dengan kita. Tapi dalam keadaan kita senang tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah ramai orang nak duduk dengan kita. Ini kita kata yang mana kita kata kita tak selamat dengan, kan, kita tak selamat, kita tak boleh nak percaya dengan orang yang duduk dengan kita. Berbeza keadaan tersebut. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bukanlah bermakna dengan keadaan ini kita perlu meninggalkan orang daripada perintah Allah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, betul keadaan sebegitu sebenarnya teman kita, sesuatu yang patut kita dekatkan diri kita, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah taala, adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala lah yang akan selamatkan kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang ada pada kita setiap masa kita susah senang kita. Cuma tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah taala, kita ni oleh kerana lemahnya iman kita ni tuan-tuan, kita cepat berputus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan, baru saya baca dalam satu komen seseorang, kan, dia kata tak perlulah berdoa, keadaan zaman sekarang ni tak perlu berdoa. Macam itulah keadaan dia kata. Kan, bila dia kata begini ni tuan-tuan, ni salah satu kata-kata satu orang masyarakat kita hari ini, orang awam hari ini. Bila dia kata begini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahawasanya dia tak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah berdoa ni tak ada apa-apa. Seolah-olah dengan berdoa ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apa kesan. Hakikatnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita berdoa ni tuan-tuan, kita angkat tangan, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang mendengar permintaan kita. Bahkan bila kita berdoa sahaja tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala dah mula perkenankan doa kita. Setiap doa Allah taala perkenankan. Kan? Selagi mana tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berputus asa daripada berdoa. Sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam apa yang dimaksudkan dengan berputus asa? Berputus asa dengan berdoa. Dia orang yang berputus asa dengan berdoa ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah taala, dia kata apa dia? Aku dah berdoa lah tapi Allah taala tak perkenankan. Allah taala tak perkenankan. Hakikatnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa kita semua. Kan? Sama ada cara Allah taala perkenankan, Allah taala bagikan apa yang kita nak. Yang kita doa tu Allah taala bagi. Itu cara paling besar yang paling kita nak. Ada keadaan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala bagi yang lebih baik. Yang ini lebih kita sebenarnya kita nak.
Kita nak minta ada kenderaan, ya Allah aku ni nak motor, memerlukan kenderaan, nak bergerak mudah. Tengok-tengok Allah Taala bagi kereta, lebih baik. Ada keadaan tuan-tuan pemain dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tangguhkan doa kita. Tangguhkan kurniaan yang Allah Taala nak berikan. Yang mana tuan-tuan pemain dirahmati Allah, Allah Taala mungkin tidak bagi secara direct di dunia ni, tapi Allah SWT simpan di akhirat nanti. Dan ini lebih sangat-sangat baik. Kita ingat doa kita dapat terus tu paling baik. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala, doa yang kita dapat terus tu biasa-biasa. Itu biasa. Kalau kita doa kita dapat lebih baik tu, nombor 2 lebih baik, tinggi kedudukan dia. Yang ketiga tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala, Allah Taala simpan ke akhirat. Itu paling baik. Sebab apa? Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala, balasan ke akhirat ni tuan-tuan berkali-kali ganda. Itu sebabnya ada sahabat bila Nabi SAW kata Allah Taala akan balas ke akhirat, ada sahabat kata, ya Rasulullah macam itu aku nak doa banyak-banyak, tak payah makbul pun tak apa, kan, doa banyak-banyak. Nabi SAW kata apa? Allah Taala punya rahmat lagi besar lagi. Nak bagi tahu apa dia tuan-tuan? Allah Taala balas ke akhirat ni sangat-sangat baik, dan Allah Taala tak lokek pun nak bagi kepada kita banyak lagi, besar lagi kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan pemain dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bermakna bila kita lihat teman kita dah tak selamat maka kita berputus asa daripada mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun duduk asing-asing, kita pun habiskan masa kita sendiri-sendiri sahaja. Maka tuan-tuan pemain dirahmati Allah Taala, kalau sebegitu agama kita tak selamat, agama masyarakat, agama keturunan kita tak selamat. Bahkan tuan-tuan pemain dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu juga tuan-tuan pemain dirahmati Allah, kan, kita beramal, kan, dalam masa kadang-kadang kita perlu juga mengajak juga masyarakat ni kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan, berdoa pada Allah dan usaha kena ajak juga masyarakat manusia ni kepada perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau telah menyebutkan riwayat hadis yang lain kepada Al-Haris bin Umairah bahawa Nabi SAW telah bersabda kepadanya, yang ini kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud, yang berbunyi, in yadfa an umrika fasayati 'alaika zamanun katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu katsirun su'aluhu qalilun ma'tuhu al-hawa fihi qaidul ilmi. Jika dikurniakan umur anda panjang, wahai Ibnu Mas'ud, nescaya akan datang menemui anda satu zaman yang ramai pemidato, yang ini tukang cakap, tetapi sedikit para ulama-nya. Ramai pemintanya, ramai orang yang suka meminta-minta, sedangkan sedikit pemberinya. Dan pada zaman itu hawa nafsu menjadi pemimpin ilmu. Mana Nabi SAW nak bagi tahu ada zaman fitnah ni. Antara kesan yang dimaksudkan zaman fitnah ni tuan-tuan, ulama ni kurang, tapi orang yang mana amalannya kurang, tapi orang yang bercakap ni banyak. Amalan dia kurang, tapi orang yang berpidato, cakap kosong ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala terlalu banyak. Orang yang meminta-minta terlalu banyak, tapi pemberi ni sedikit. Dan ketika itu tuan-tuan pemain dirahmati Allah Taala, ilmu syariat ini bukanlah jadi dia punya pendorong dia, tetapi yang mendorong seseorang itu adalah hawa nafsu. Orang buat kerana nafsu. Moga Allah Taala pelihara kita. Dan itu zaman kita. Kan, hari ini tuan-tuan puan-puan muslimin yang dirahmati Allah Taala, orang cakap hebat, pandai cakap, tapi amalan dia tak ada, ulama dia tak ada. Makna ulama yang dimaksudkan ulama orang yang beramal. Orang yang beramal, orang yang menjaga, memelihara diri dia. Yang banyak ni orang banyak bercakap. Kan, dalam keadaan zaman sekarang ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, orang meminta-minta banyak. Tapi orang yang nak memberi ni sangat kurang. Dan keadaan hari ini tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, orang lebih banyak ikut nafsu lagi berbanding dengan syariat. Kan, orang terlalu nafsu ni tuan-tuan emosi.
daripada ilmu yang sepatutnya, ilmiah. Orang lagi mengikut emosi, nafsu berbanding daripada ilmu. Kan, emosi, nafsu ni tuan-tuan jadi pendorong. Nak buat ni kenapa? Kerana emosi. Kan, moga Allah Taala pelihara kita. Kan, moga Allah Taala pelihara kita. Kadang-kadang tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Taala, kita anggap ni satu benda baik. Tapi kita buat perkara tersebut tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Taala kerana emosi kita. Maka dia tidak ada kejayaan. Berbeza tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Taala apabila kita melakukan sesuatu perkara itu dengan berlandaskan ilmu. Maka banyak kesan kebaikan yang Allah Taala akan berikan bila dilakukan dengan cara ilmu, cara yang sepatutnya, cara yang dituntutkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah Taala akan pelihara, Allah Taala akan berikan kejayaan. Maka tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Taala, seperti mana saya kata tadi, zaman itu sedang berlaku. Keadaan itu sedang berlaku. Maka bila disebutkan tentang zaman fitnah ini, maka Al-Haris bin Umairah rahmatullah alaih telah bertanya kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan katanya, dan bilakah zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu? Jawab Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda menerangkan zaman tersebut berbunyi, idza umitatis salatu wa qubilatir risha wa yuba'ud din bi'aradin yasirin minad dunya fan naja wa yahaka thumma naja. Apabila solat zaman tu, zaman ketika mana orang banyak bercakap, kurangnya amalan, banyaknya peminta-peminta, kurangnya pemberi, banyaknya hawa nafsu lebih diikuti daripada ilmu. Zaman tu macam mana zaman dia? Macam mana keadaan dia? Keadaan itu ialah apabila solat telah ditinggalkan, dimatikan kerana tidak ditunaikan, dan rasuah telah diterima menjadi kebiasaan, dan agama dijual dengan mata harta benda dunia yang sedikit, maka bersegeralah mencari keselamatan. Carilah keselamatan. Kasihan sungguh kan anda terdedah kepada kebinasaan, kemudian bersegeralah mencari keselamatan diri anda. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ni kita kata zaman kita sedang berlaku. Kan, hari ini kita berkempen. Kan, solat subuh berjemaah. Solat subuh berjemaah ni satu kempen je tuan-tuan. Kan, kerana apa? Kerana kalau kita dapat solat subuh berjemaah, solat di masjid ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesannya tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah taala, solat-solat lain pun mudah untuk dilakukan. Tapi hari ini orang menjadikan ni hanya satu kempen sahaja. Hari Minggu baru nak ramai. Moga Allah taala ampunkan kita. Sepatutnya tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah taala, hari-hari kita kena ramai. Ramai. Kan? Tu baru kata mendirikan solat. Solat yang sepatutnya tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah taala didirikan di masjid-masjid, di surau-surau, di tempat jemaah, bukan di rumah-rumah. Kan, untuk orang lelaki, bahkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki dan wanita pun solat di masjid. Cuma tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah taala, kerana zaman fitnah yang berlaku, maka para sahabat zaman Nabi masih lagi wanita-wanita solat di masjid. Kan, masih lagi solat di masjid. Cuma bila zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bila melihat keadaan fitnah ni berluasa, maka pandangan-pandangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, keluar pandangan ulama pun mengatakan bahawasanya tempat yang lebih afdal untuk wanita solat ni di rumah. Nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habis orang perempuan tak dapat solat berjemaah ke? Ada orang tanya. Orang perempuan tak dapat pahala jemaah. Orang perempuan ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala paling senang dapat pahala. Paling senang dapat pahala. Kerana tuntutan syariat, tuntutan syarak daripada Al-Quran dan hadis, maka mereka kena ikut. Kan, tak mampu. Orang lelaki tempat dia di masjid. Orang lelaki tempat dia di masjid. Ada orang kata habis tu nantikan anak isteri saya kat rumah tak dapat nak solat berjemaah. Macam mana? Rugi lah. Saya je solat berjemaah, anak isteri saya tak dapat solat jemaah, orang perempuan kena duduk solat kat rumah. Ni sebab kita kata tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, orang perempuan ni paling senang dapat pahala. Paling mudah dapat pahala.
Kan, apa dia cara dia nak dapat pahala, nak dapat pahala sempurna ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, walaupun dia tak dapat pergi jemaah ni tuan-tuan kerana tuntutan syarak. Dia tak dapat pergi jemaah ni tuan-tuan kerana keuzuran syarak. Syarak yang menguzurkan ni bukan dia saja-saja yang diuzurkan. Walau bagaimanapun tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, dia galakkan mahram dia, galakkan orang lelaki pergi solat berjemaah. Abang solat berjemaah, pergi solat dekat masjid, kan, jaga solat berjemaah. Dia kejutkan pula, dia jaga, dia buat persiapan. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, kerana galakan dia tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, orang perempuan dapat pahala sempurna bila si lelaki tadi melakukan amalan tersebut. Maka orang lelaki jangan risau. Kadang-kadang setengah orang lelaki ni dia risau, keluarga saya tak dapat solat jemaah, jadi saya kena solatlah kat rumah, nak bagi pahala juga, kan, nak dapat pahala, kan. Pahala orang lelaki tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sempurna dia apabila dia solat berjemaah. Sebab apa? Dalam hadis sebut, kan, ada ulama-ulama kata, ada orang kata, ada pandangan-pandangan yang mengatakan, kan, solat berjemaah, asalkan solat berjemaah ni dah dapatlah gandakan pahala. Ada ulama kata tak, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tuan-tuan, apabila dia keluar daripada rumah, dia keluar rumah, kan, dia berjalan, setiap jejak-jejak dia tu semua dapat pahala, diampunkan dosa, diangkatkan darjat, dia ambil wuduk daripada rumah. Kemudian dia solat berjemaah, barulah dapat pahala 27 kali ganda tu. Maknanya dia kena keluar rumah baru dapat pahala tersebut. Kalau dia tak keluar rumah, dia tak pergi ke masjid, tak pergi ke surau tempat berjemaah, maka dia tak dapat pahala 27 kali ganda. Itu pandangan ulama. Pandangan ulama. Walau bagaimanapun tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya tuntutannya orang lelaki, Allah Taala jaga kita, istiqomahkan kita, kan, untuk orang lelaki solat dia berjemaah di masjid-masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang perempuan kalau aman fitnah, dia boleh datang. Kan, aman fitnah maknanya tidak diganggu, kan, dia jalan selamat, tak diganggu, kan, tak ada orang yang mengganggu dia, keadaan yang selamat, dia boleh datang masjid. Tapi kalau tak aman fitnah, maka sebaiknya dia solat di rumah. Dan dia galakkan orang lelaki dia datang solat berjemaah di masjid, maka dia dapat pahala sepenuh seperti mana orang lelaki solat berjemaah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita nak tekankan hari ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya solat ni dah mula ditinggalkan. Orang tak rasa kepentingan solat, kan, orang buat masya-Allah, alhamdulillah, hari ini nampaklah bila ada kempen solat berjemaah di subuh ni ada kesan, tapi dia mingguan, kan. Yang kita nak tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala bukan mingguan tapi harian, hari-hari, bukan solat subuh sahaja, bahkan 5 waktu solat ni tuan-tuan orang datang solat berjemaah. Ini sepatutnya, ini yang sepatutnya. Tapi realiti ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih ramai lagi meninggalkan solat. Realiti ni masih ramai lagi orang meninggalkan solat. Dan juga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, rasuah ni berlaku berluasa, kan. Kejap rasuah ni, kan, mana dia meminta bayaran supaya dinaikkan diri dia. Rasuah seperti mana yang kita kenal, seperti mana kita tahu. Rasuah berrata-rata, kan, nak buat satu kena ada rasuah, nak dapat kebaikan, nak dapatkan pelepasan kena ada rasuah, kena ada bayaran dengan rasuah. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, orang sanggup bayar akhirat ni, agama ni dengan dunia yang sedikit. Sanggup korbankan akhirat dia tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala kerana nak dapatkan dunia. Dunia ni kalau orang bayar berjuta pun tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala untuk akhirat kita, alah, tak payahlah buat, nanti saya bayar. Tak payah buat gitu, tinggalkan agama. Dia bayar banyak sekalipun, bayar berjuta sekalipun tuan-tuan, tetap dekat sedikit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia tak ada nilai tuan-tuan. Dunia ni hakikatnya tak ada nilai, kan. Dalam hadis ada disebutkan kalau dunia ni ada nilai, walaupun sebelah kepak nyamuk sekalipun tuan-tuan, dunia ni kalau ada nilai, walaupun sebelah kepak nyamuk tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, maka nescayanya tuan-tuan orang kafir pun tak dapat minum air walaupun seteguk. Tak dapat minum air walaupun seteguk, kalau ada nilai sedikit pun. Tapi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, hakikatnya dunia tak ada nilai. Tiba-tiba hari ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita sanggup korbankan akhirat kita semata-mata untuk dunia kita. Moga Allah Taala ampunkan kita. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, seperti mana kita kata, hakikatnya perkara itu sedang berlaku. Perkara itu sedang berlaku. Orang sanggup korbankan agamanya kerana nak dapat dunia. Orang meninggalkan solat, kan, solat ditinggalkan, kan, kerana dia nampak dunia dia. Solat tak apa, boleh tangguh-tangguhkan sampai ditinggalkan.
Moga Allah Taala ampunkan kita. Rasuah berluasa. Ni kerana apa? Kerana dunia. Kerana dia nak dapatkan kepentingan dunia. Moga Allah Taala ampunkan kita. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka keadaan itu tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala, keadaan yang mana sangat-sangat fitnah, yang mana kita kena jauh. Itu yang dikatakan pada awal tadi, Imam Ghazali kata inilah manusia-manusia tadi yang mana kita perlu mengasingkan diri kita. Walau bagaimanapun tuan-tuan, seperti mana kita kata tadi kan, bukanlah bermakna kita memang dengan masyarakat kadang-kadang kita tak boleh nak berdamping lama dengan masyarakat. Kita kena bagi masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Tapi untuk masyarakat ni tuan-tuan, kita kena usahakan bawakan mereka ni kepada perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan manusia kepada perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita munajat, kita nak habiskan masa kita dengan Allah SWT. Seperti mana saya kata tadi tuan-tuan, seperti mana kita hari ni boleh bagi masa kita untuk dunia kita. Hari ni orang nak kerja kurang-kurang 8 jam tuan-tuan. Orang kerja bagi masa 8 jam untuk dunia dia, sekurang-kurangnya. Ada orang bagi lebih lagi, 10 jam, ada bagi 16 jam, ada orang bagi sampai 24 jam. Masa dengan keluarga pun tak ada. Kan? Kalau dunia kita boleh bagi masa sampai 8 jam tuan-tuan, sepatutnya akhirat kita kena bagi masa lebih daripada 8 jam. Tapi tuan-tuan, kita kata nantilah kalau saya ada masa. Kita selalu kata untuk akhirat kita ni tuan-tuan, untuk agama kita, kita akan kata kalau saya ada masa. Moga Allah Ta'ala ampunkan kita. Sepatutnya tuan-tuan, bukan kita kena ada masa. Bukan kita kalau ada masa, sepatutnya kita kena beri masa kita. Masa kita untuk akhirat. Barulah kita akan berjaya. Baru kita akan selamat. Ini baru nak cerita bab uzlah. Bab nak mengasingkan diri. Sepatutnya tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala, bagaimana kita boleh bagi dunia untuk dunia kita 8 jam. Kita kena bagi masa untuk agama kita lebih daripada 8 jam. Lebih daripada 8 jam. Kan kadang-kadang ada orang kata kan Allah Taala kata kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan bagi masa separuh-separuh. Sebenarnya tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak adil. Kita tidak adil dengan agama kita, kita tak adil dengan akhirat kita. Jadi untuk itu tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena luangkan masa kita. Luangkan masa kita untuk agama kita, akhirat kita. Kan dengan bagi masa, lebih masa kita dengan masjid-masjid, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan bagi masa kita dengan amal ibadat kita. 8 jam sekurang-kurangnya. 8 jam. Hari ini ulama kita minta kita bagi masa 8 jam. Kan orang kata lamanya 8 jam. Tapi itulah sebenarnya masa untuk kita berikan, seperti mana masa yang kita dah habiskan untuk dunia kita. Lainlah kalau kita bagi dunia kita memang sikit. Tapi tuan-tuan, siapa yang bagi dunia dia masa sikit? Hakikatnya kita habis masa kita dengan dunia kita. Moga Allah Taala ampunkan. Jadi khulasahnya tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disebutkan daripada riwayat-riwayat yang dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, hakikatnya dunia kita hari ini dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya. Sangat fitnahnya berluasa. Keadaannya sangat tak tenteram, keadaannya sangat tidak selamat. Oleh itu tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala, jalan yang selamat adalah kita mengasingkan, yang disarankan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, kita asingkan diri kita daripada keadaan masyarakat ramai ini. Kita habis masa kita dengan beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalan paling selamat. Dan dalam masa yang sama juga tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala, kita kena ruangkan juga sikit masa. Luangkan sedikit masa tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala untuk mengajak juga orang ramai kepada perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Taala beri kita kekuatan untuk terus taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sampai sini sahaja. Moga yang baik ini datang daripada Allah, yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.